Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum pernah tonton walau satu pun video podcast dekat channel ni, saya ada sediakan link ke playlist dalam ruangan description box below. And bila kita sebut tentang podcast, sebenarnya anda tak perlu nak tonton pun video ni. Anda just tekan play, anda minimize and anda boleh sambung kerja anda sambil dengar saya membebel. Tak kisahlah anda nak drive ke, anda nak buat kerja rumah ke, anda nak main game, lantak anda lah. Okey, topik kali ini berkait dengan statement terbaru dari Asus R Eropah yang mengatakan it's legal untuk bayar YouTuber, untuk bayar reviewer, untuk bayar influencer hasilkan video-video positif terhadap produk mereka, atau kita panggil macam media buying lah. Cuma saya tak nak sentuh sangat tentang dia punya statement sebab dia terlampau straightforward. Siapa dengar, siapa baca dekat Kik Guru tu memang automatic faham. Yang saya nak bincang panjang lebar dekat YouTube channel Mona Lisa ni ialah tentang paid review. Untuk makluman anda, saya antara reviewer yang terima paid review yang banyak dekat Malaysia ni. Cuma nilaian yang saya terima tu tak besar macam influencer-influencer lain. Boleh kata hampir lebih dari 300 video dekat channel YouTube Mona Lisa ni disponsor oleh brand-brand tertentu. Bila kita kata disponsor ni, sebenarnya suka ataupun tidak, dia adalah satu fakta yang cuba disembunyikan oleh industri kita. Ada YouTuber yang secara terbuka bagi tahu video ni disponsor oleh Nvidia sebagai contoh. Tapi ada juga YouTuber yang sembunyikan benda-benda alah ni. Cuma benda ni dia macam apa yang kita kata paid review ni, dia memang diperlukan. Dia adalah satu sumber pendapatan YouTuber untuk hasilkan video-video. Especially kalau YouTuber tu dari Malaysia, dari Indonesia, dari Thailand. Kenapa saya kata macam tu? Sebab kita kena tengok produk yang Okey, saya bagi contoh lah. Untuk review satu iPhone 14 Pro ni, kita kena beli, kalau di Malaysia harga dia dalam 4,000 something macam tu. Manakala iPhone 14 Pro dekat US harga dia sekitar 999 USD. Kalau kita kerja part time McDonald dekat US, sebulan kita boleh dapat sekitar 900 USD ataupun 1000 USD. So kita dapat beli iPhone 14 Pro, kita beli, kita unbox, kita buat video, kita review kepada orang ramai lah kan. Tapi kalau dekat Malaysia, kita kerja dekat MACD, kita dapat RM2,000 Malaysia, kita perlukan at least 2 bulan untuk beli produk tu, kemudian baru kita boleh unbox, kita boleh buat video bagi kepada audience. That's why kita mengharapkan YouTuber Malaysia ni mengharapkan sponsor dari brand-brand tertentu untuk beli produk ataupun subjek yang nak diketengahkan kepada audience. That's why bagi saya paid review ni adalah benda yang penting dan dia adalah income terbesar, salah satu income terbesar YouTuber. Sebut tentang income YouTuber ni, kita lari sikit dari topik kita tadi. Income YouTuber ni ada beberapa. Yang paling besar macam saya bagi tahu kepada anda tadi, paid review. Cuma paid review ni pula ada 3 kategori lah. Ini personal opinion, personal experience, tak sama dengan orang lain. Paid review yang pertama, dia macam kita dapat barang sahaja. Kita tak dapat sebarang bayaran. Macam Reza bagi kepada saya, ambil mouse ni, review, dan mouse ni ambil lah untuk kau. Kau nak jual ke, nak buat apa dengan mouse ni, lantar kau. Aku tak nak tahu. Yang aku nak tahu ialah aku nak satu video sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua pula, okey, aku bagi kau pinjam mouse ni, kau buat video, kau hantar balik dekat aku bayar RM50 Malaysia. Yang ketiga, kau ambil mouse ni, kau buat video, aku bayar lagi RM50. Yang paling lazat yang ketiga tadilah. So, ini paid review yang pertama. Yang kedua, income YouTuber ni, dia datang dari Google tu sendiri. Macam anda tahulah, makin banyak iklan yang anda tonton, sebenarnya makin tinggilah income untuk seseorang YouTuber tu. Cuma anda kena tahu satu fakta yang mana rakyat Malaysia sangat ramai pakai ads blocker and sebenarnya statistik mengatakan 80% dari tontonan YouTube tu datang dari mobile. So bila datang dari mobile ni, orang tak pakai ads blocker, orang pakai YouTube Vanced. Dengan cara tu mereka dapat skip iklan. Bila anda skip iklan, automatically income untuk YouTuber tu akan drop lah. That's why kalau anda suka dengan seorang YouTuber tu, anda nak support dia, anda nak dia sentiasa ada dalam arena YouTube tu, saya suggest anda untuk tak guna ads blocker, anda tak guna YouTube Vanced, guna yang betul-betul, ataupun anda subscribe YouTube Premium lah. Dengan cara tu dia akan dapat duit. And dengan Google ni pun dia boleh dapat duit dari segi super chat, anda boleh donate dia. Itu adalah satu sumber YouTuber. Macam saya, sebulan saya dapat sekitar 2 hingga 3 ribu lah. Lepas tu income ketiga YouTuber ni, saya letak dia yang ketiga sebab dia
fluctuate. Dia senang naik and dia senang turun. Tapi bila dia naik tu, dia punya lazat tu memang mengalahkan paid review lah. Income yang ketiga ni yang saya masukkan ialah affiliate. Anda boleh nampak orang buat affiliate Shopee, affiliate Involve Aisyah, affiliate Lazada kan. So affiliate Shopee, saya boleh bagi tahu kepada anda, sangat-sangat lazat masa PKP. Saya pernah capai level boleh beli Azia secara cash dengan affiliate sahaja, income 1 bulan. Tapi the next month tiba-tiba dia drop gila-gila sampai nak beli keropok leko pun sakit. That's why saya letak dia number yang ketiga. Dari segi konsistensi tu dia tak ada. Dia tak macam paid review, dia tak macam Google tadilah. Then saya pun ada buat duit dengan bagi ceramah, bengkel. Bila mana kita sentiasa buat video dekat YouTube ni, orang mula kenal kita, orang acknowledge kelebihan kita, kebolehan kita, so orang akan panggil kita bagi sharing dekat dia punya college, dekat dia punya universiti, dekat dia punya sekolah, dia punya badan-badan tertentu atau dia punya seminar lah. Saya pernah dapat RM2,000 Malaysia untuk 4 jam sharing. Agak tinggi bagi saya. Dan income YouTuber pun saya pernah jual merchandise. Saya pernah jual t-shirt Mona Lisa. Itu pun laku. Alhamdulillah. Saya pun pernah jual mousepad. Itu pun laku juga. So basically kalau anda nak suruh saya rumus, ada 5 lah. Ada 5 cara yang saya guna untuk dapatkan duit dekat channel YouTube Mona Lisa. And duit tu bukan saja digunakan untuk saya punya makan minum, tapi digunakan juga untuk beli produk review. Kadang-kadang macam saya punya keyboard yang saya review, bukan dapat sponsor pun, saya beli dekat Shopee dan saya jual balik kepada anda dengan kos rugi. So duit-duit dari tadilah yang tampung saya beli keyboard tu. Dan duit tadi juga saya guna untuk beli equipment studio, duit tadi juga saya bayar bil elektrik, and duit tadi juga saya bayar gaji adli. So semua tu sebenarnya support saya punya kehidupan. Let's say tak ada benda tadi, memang saya tutup teruslah channel YouTube Mona Lisa ni. Balik kepada kita punya paid review tadi. Persoalan yang anda kena tanya ialah, adakah semua paid review ni bias? Menjawab kepada persoalan ni, bagi saya dia bergantung kepada agreement antara YouTuber dengan brand tu sendiri. Macam saya kan, saya akan, bila ada satu brand approach saya untuk buat video, saya akan bagi syarat kepada dia. Katakan dia just bagi produk kepada saya, dia tak bayar apa-apa, so saya bagi tahu kepada dia, okay, saya akan buat video tapi saya tak akan submit skrip kepada dia, and dia tak boleh nak tukar apa-apa kecuali fakta. Macam saya tersalah fakta, saya bagi tahu yang smartphone ni saiz dia 7 inci tapi sebenarnya saiz dia 6 inci. So yang tu saya akan baikilah. Tapi kalau dia nak suruh saya bagi tahu, okay, display dia cantik, everything sebagainya yang tak kena dengan jiwa saya tak akan ubah langsung. Manakala kalau video tu dibayar, dia ada bagi payment untuk production fee sebagai contoh, so saya akan submit script kepada dia, tapi tak bermaksud yang semua tu dia berhak untuk ubah everything. No. Saya just submit script untuk dia check everything correct. Lepas tu apa yang mereka nak highlight lagi, apa yang mereka nak kurangkan sikit. Tapi kalau masa perbincangan tu, saya rasa macam benda yang mereka nak buang tu adalah benda yang crucial, benda yang sepatutnya audience tahu tapi mereka tak nak bagi tahu, saya akan berkeras juga supaya benda tu dapat dilontarkan kepada audience. Saya bagi satu kes lah. Saya dapat sponsor saya dapat job untuk review satu laptop gaming yang berharga RM10,000 Malaysia. Video tu saya dibayar sebanyak RM1,000 Malaysia. Bila saya test selama seminggu, saya dapati yang thermal performance untuk laptop tu sangat-sangat teruk. Dia bila kita main game, baru start 5 minit pun dia punya suhu dah lebih dari 90 darjah, both of CPU dan juga graphic card. So dalam skrip tu saya bagi tahulah dia punya thermal performance tak okey. Tapi brand tu dia tak nak saya cerita benda tu kepada audience. Dia minta saya buang, tapi saya insist saya berkeras untuk bagi tahu juga kepada audience. Sebab bagi saya thermal performance untuk laptop gaming adalah satu benda yang sangat-sangat penting. At last, bila dah berlaku macam tu, dia orang cakap tak apalah, tak payah buat video, dia orang sanggup bayar penalty. So saya hantar balik produk tu, saya dapat penalty fee lah. Penalty fee tak banyak lah, dalam RM200-300 lah kalau tak silap ketiga tu. So menjawab kepada persoalan anda, adakah semua paid review ni adalah bias? Bagi saya bergantung kepada YouTuber tu sendiri. Adakah YouTuber ataupun reviewer ni dia jujur sepanjang masa? Menjawab kepada persoalan ni sebenarnya dia bergantung kepada
pengetahuan, knowledge YouTuber tu sendiri, pengalaman dan juga situasi. Okey, yang saya masukkan knowledge dan juga pengalaman ni, saya bagi contoh saya lah. Saya tak nak sentuh orang lain. Macam saya, mula-mula saya start YouTube channel Mona Lisa ni 2017, knowledge saya terhadap headset sangat-sangat kurang. Saya boleh bezakan antara headset yang okey dengan tak okey, bunyi yang macam tin kosong ataupun bunyi yang padat, yang padu kan. Memang masa tu kalau anda tonton video saya just bagi tahu, okey, bunyi dia padu, bass dia sedap, boom boom boom, everything. Tapi bila saya dah review banyak headset kan, time by time berlalu, saya belajar, saya study, saya mula belajar tentang macam detail headset. Dia punya bass, ada sub bass, ada deep bass, lepas tu dia ada mid, low, high dan sebagainya. So video saya sekarang sebenarnya lagi detail, lagi bagus kalau nak dibandingkan dengan dulu lah. So that's why saya bagi tahu yang video review YouTuber ni dia bergantung kepada knowledge dan juga dia punya pengalaman. Satu lagi, dia bergantung kepada situasi. Okey, situasi ni macam contoh, dia terdesak nak duit. So ketika tu kalau ada orang approach dia, everything dia akan cerita benda-benda yang positif terhadap brand tu. Saya tak nafikan yang walaupun kita kata ada agreement antara YouTuber dengan brand tu, YouTuber tu masih boleh dimanipulasi oleh brand tu. Walaupun YouTuber tu jenis nak jujur, dia tak nak macam, kita kata dia tak nak lah bagi benda palsu kepada audience, tapi dia still boleh dimanipulasi oleh brand. Macam contoh, masa deal tu brand tu bagi tahu, okay, video ni wajib dipublish pada 10 hari bulan. Benda ni wajib, tak boleh delay. Kalau delay, YouTuber tu akan disaman ataupun dikenakan penalti. YouTuber tu bersetuju, tapi sengaja brand tu hantar produk pada 9 hari bulan. Bayangkan YouTuber tu ada masa 1 hari saja untuk test produk, untuk edit video, untuk record video, dan end up YouTuber tu terpaksa follow apa yang brand tu sediakan kepada mereka. Untuk makluman anda, setiap kali barang-barang baru sampai ke studio ataupun perlu di-review, brand tu akan sediakan guideline apa yang YouTuber patut highlight, patut fokus lah. So bila berlaku macam tadi, kesuntukan masa dan sebagainya, YouTuber tak dapat nak cari detail-detail lagi lah disebabkan kesuntukan masa. Kalau publish lambat, nanti kena penalti dan sebagainya. That's why kan, kalau anda pergi dekat YouTube ni, anda jumpa video yang kata sebulan selepas guna Oppo Find, cuba bagi contoh macam tu, ataupun RTX 4090 after 1 month. Video macam tu sebenarnya lagi reliable berbanding dengan video yang dipublish pada peringkat awal. Sebab video yang selepas sebulan guna, selepas seminggu guna, itu biasanya adalah video jujur dari YouTuber tu sendiri. Saya tak nafikan ada juga brand yang sengaja buat macam, okay, kau kena hasilkan 2 video. Satu video macam unbox untuk peringkat-peringkat awal, dan lepas tu kau kena hasilkan 2 minggu selepas tu video selepas guna. Video macam tu punya deal pun ada jugalah. That's why at last anda sebagai pengguna, anda kena pandai tapis. Anda tak boleh tengok 1-2 YouTuber sahaja. Anda kena baca juga forum-forum, pendapat orang, review dekat Amazon, review dekat Shopee. Abaikan review yang kata shipping lambat dan sebagainya. Tapi review pengguna tu sendiri sangat-sangat penting. YouTuber ni pun dia ada banyak jenis. YouTuber ni pun ada banyak jenis. Ada yang kita kata dia akan dia natural, macam saya cerita tadilah, dia tengah-tengah, dia akan buat agreement dan dia akan timbal balik yang mana patut diceritakan kepada audience, yang mana tak patut diceritakan kepada audience. Ini adalah satu kategori. Kategori kedua pula, dia memang jilat je. Dia jilat je dia punya sponsor, sebab yang pertama mungkin dia terdesak nak duit. Ini situasi yang menyebabkan dia terpaksa juga jilat supplier, pembekal tu gila, bukan pembekal, sponsor tu gila-gila. Dan ada kategori ketiga yang mana ini lucu jugalah. Bila mana dia tak dapat sponsor, so dia akan cerita benda-benda negatif sahaja terhadap produk tu. Kadang-kadang dia sanggup beli produk tu semata-mata nak kutuk, disebabkan dia tak dapat sponsor. Disebabkan orang lain dapat sponsor, dia tak dapat sponsor, so dia willing untuk beli produk tu, dia kutuk produk tu. Tapi the next year bila dia dapat sponsor, dia jilat balik. YouTuber macam ni pun wujud jugalah, saya tak nafikan. End up, apa yang penting sebenarnya pada diri anda kena pandai tapis. YouTuber, konten-konten dekat YouTube ni, dia sebenarnya ada
sebenarnya produk ni dia memang ada sisi positif dia, sisi negatif dia. And produk ni setiap tahun dia akan jadi makin baik lah. That's why kalau kita tengok launching produk dari Apple, dari Google, dari Samsung, dari apa-apa brand pun, dia akan bagi tahu yang this year we launch the best ever smartphone in the world. Sedangkan last year pun dia cerita benda sama. And the next year kalau dia buat launching pun dia akan bagi tahu this year we improve a lot and this is the best smartphone ever we have made, something like that kan. So apa sebab memang manusia dia akan cipta something yang lebih baik berbanding dengan sebelum ni. Tak logik lah smartphone tahun ni lagi teruk compare dengan tahun lepas. Memang tak logik langsung. The same thing goes to video YouTube yang saya buat. Macam okay, minggu ni saya publish video the best gaming monitor yang kita boleh beli bawah RM500 Malaysia. Kebetulan minggu depan tu ada brand yang hantar produk yang kita kata the best gaming monitor bawah RM500 Malaysia. So saya punya title dia akan berulang macam tu. That's why last kali sebenarnya anda kena tapis lah. Anda sendiri kena pandai tapis. Basically untuk faham satu-satu produk ni dia ada dua benda. Bagi saya dia ada dua benda. Satu benda yang bersifat objektif. Dia terang macam dia punya spesifikasi. Anda tak perlu nak tonton YouTube pun sebenarnya. Anda just pergi dekat dia punya website, tengok dia punya specification macam mana. So itulah yang anda akan dapat. Cuma ada benda dekat produk tu yang bersifat subjektif. Dia kena test dulu. Macam contoh display. Display untuk satu-satu smartphone, walaupun dia kata dia pakai AMOLED dan sebagainya, sebenarnya dia perlu ditonton juga. Dia perlu ditengok, dilihat, dinilai oleh seseorang. Sebab kadang-kadang anda tak boleh nak tengok video dekat YouTube tu dari segi, maksudnya anda tak boleh tengok display video close up yang ditayangkan dekat YouTube sebab dia melibatkan satu kamera tu. Yang kedua, kadang-kadang YouTuber ni buat color grading, so warna dia akan lari. Lepas tu anda punya smartphone pun display dia tak boleh nak tunjuk warna yang accurate. So bab display ni anda memang kena bergantung kepada pendapat YouTuber tu. Sama ada bagus ataupun tidak, memang kena tengok dia. That's why untuk produk ni ada benda yang anda boleh terima bulat-bulat macam dia punya size, dia punya jenis panel dan sebagainya, tapi dari segi audio dia sedap ke tidak, display dia cantik ke tidak, bila main panas ke tidak, semua benda tu memang kena rely on YouTuber. And anda akan dapat jawapan yang tepat bila mana anda tonton 3, 4, 5 YouTuber lah, bukan satu YouTuber sahaja. Itu sahaja dari saya tentang paid review tadi. Harap mungkinlah menjelaskan sikit anda punya keraguan selama ni. Adakah semua paid review bias? Dia memang bergantung kepada agreement. Yang penting anda sendiri kena study, kena research. Ialah anda nak spend harga RM6,000, RM8,000 untuk sebuah smartphone. Takkanlah anda just nak percaya bulat-bulat kepada seorang YouTuber je. Okay, itu sahaja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba, jumpa lagi.